Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama Cikgu Yat dalam bab 8 sukatan serakan data tak terkumpul. Kamu telah mempelajari julat, julat antara kuartil, variance, sisihan piawai dan juga mean semasa di menengah rendah. Kali ini, standard pembelajaran kita adalah menentukan kesan perubahan data terhadap serakan berdasarkan yang pertama, nilai sukatan serakan dan perwakilan grafik. Perubahan data merangkumi kes-kes seperti di bawah. Setiap data ditambah atau ditolak dengan suatu pemalar secara seragam. Setiap data didarab atau dibahagikan dengan suatu pemalar secara seragam. Kewujudan nilai pencilan dalam set data. Suatu nilai dikeluarkan atau dimasukkan dalam set data. Mari kita lihat apakah kesan perubahan sukatan serakan apabila setiap data ditukar dengan menambah atau menolak suatu pemalar. Kita pertimbangkan kes ini. Pada mulanya saya mempunyai set data 58341. Jika setiap cerapan dalam data ini ditambahkan dengan 5, maka data di atas akan menjadi 10, 13, 8, 9, 6. Apakah yang berlaku kepada nilai serakan seperti julat, julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai bagi set data baharu? Mari kita lihat. Bagi set data asal, julat, untuk mencari julat, kita lihat beza antara nilai minimum dan nilai maksimum. Nilai minimum adalah 1, nilai maksimum adalah 8, maka julatnya adalah 7. Untuk mencari Q1, kita kena susun nombor ini mengikut urutan tertib menaik. Ia akan jadi 1, 3, 4, 5, 8. Ada 5 data. Yang di tengah-tengah median adalah 4. Ini adalah Q2, median. Untuk mencari Q1, Q1 adalah di antara 1 dan 3. Di antara 1 dan 3, maka kita kena dapatkan purata. Begitu juga untuk dia punya Q3. Q3 di tengah-tengah antara 5 dan 8. So, kita kena dapatkan purata bagi 5 dan 8. So, Q1, 1 tambah 3, 4 bahagi 2, maka Q1 adalah 2. Q3, 8 tambah 5 bahagi 2, 6,5. Maka julat antara kuartil bagi set data asal adalah 6,5 tolak 2 iaitu 4,5. Min markah, tambahkan ke semua nilai cerapan ini, bahagi dengan bilangan cerapan iaitu 5. Maka min markah adalah 4,2. Sisihan piawai pula, punca kuasa 2 bagi hasil tambah kuasa 2 semua data, bahagi bilangan data 5, tolak min kuasa 2. Maka sisihan piawai bagi data asal adalah 2,315. Yang kita dapat 5,36 ini adalah variance. Mari kita lihat apa jadi dengan set data baru setelah ditambah dengan 5. Julat adalah nilai kecil dia 6 dan nilai besar 13. Kita lihat beza dia 13 tolak 6, 7. Julat kita masih sama. Kita lihat yang lain. Julat antara kuartil. Untuk mencari Q1, kita susun nombor ini 6, 8, 9, 10, 13. 9 adalah median. Maka Q1 di antara 6 dan 8 dan Q3 di antara 10 dan 13. Q1 7 dan Q3 13 tambah 10 bahagi 2, 11,5. Maka julat antara kuartil 11,5 tolak 7, 4,5. Seterusnya min markah, tambahkan ke semua dan bahagi 5. Min adalah 9,2. Seterusnya sisihan piawai bagi set data baru, punca kuasa 2. Kuasa 2 kan ke semua data dan ditambahkan bahagi 5 tolak min kuasa 2. Sisihan piawai
2.315 dan variance adalah 5.36. Mari kita bandingkan. Julat set data asal dan yang baru adalah sama. Kemudian, julat antara kuartil 4.5 dan yang baru juga sama 4.5. Seterusnya, variance 5.36, sisihan piawai 2.315 sama dengan data baru dan yang lama. Tidak ada perubahan. Maka tidak ada perubahan nilai sukatan serakan apabila setiap cerapan dalam suatu set data ditambah atau ditolak dengan suatu pemalar. Okey? Sekarang kita lihat apakah kesan perubahan sukatan serakan apabila setiap nilai dalam suatu set data didarab atau dibahagikan dengan suatu pemalar. Kita pertimbangkan kes ini. Pada mulanya saya mempunyai set data yang sama seperti tadi, 58341. Jika setiap cerapan data ini didarab dengan 2, maka data di atas akan menjadi 10, 16, 6, 8, 2. Apakah yang akan berlaku kepada nilai serakan seperti julat, julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai bagi set data baharu? Bagi set data asal, julat sama seperti tadi, 7. Julat antara kuartil masih sama seperti tadilah, ya. Q1 kita 2, purata di antara 1 dan 3. Q3 kita purata di antara 5 dan 8 iaitu 6.5. Dan kita punya julat antara kuartil adalah 4.5. Min markah, kita jumlahkan bahagi 5, 4.2. Dan sisihan piawai bagi data yang asal ini tadi adalah 2.315. Ini sama seperti yang tadi. Bezanya adalah di sini. Data baru selepas didarab 2 telah menjadi 10, 16, 6, 8, 2. Julat kali ini adalah 16 tolak 2. Julat telah menjadi 14. Q1. Untuk mencari Q1, kita susunkan nombor mengikut tertib menaik. 2, 6, 8, 10, 16. Q2 adalah 8. Q1 di antara 2 dan 6. Q3 di antara 10 dan 16. Kena jadi purata lah. Maka Q1 purata antara 2 dan 6. 2 tambah 6 bahagi 2, 4. Q3 purata antara 10 dan 16. Tambah bahagi 2, 13. Maka julat antara kuartil yang baru adalah 13 tolak 4 iaitu 9. Seterusnya min markah. Kita tambahkan ke semua data baru. Bahagi 5, 8.4. Mari kita lihat sisihan piawai. Punca kuasa 2. Hasil tambah 10 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2 dan tambah kuasa 2 seterusnya. Bahagi 5 tolak min kuasa 2. Kita dapat sisihan piawai 4.630. Dalam ni adalah dia punya variance. Okey. Tapi sisihan piawai kita nak lihat ini 4.630. Mari kita lihat perbandingannya. Apabila data kita didarabkan dengan 2, julat kita daripada 7 juga berganda 2 menjadi 14. Seterusnya julat antara kuartil yang asalnya 4.5 juga berganda 2 menjadi 9. Dan sisihan piawai 2.315 telah berganda 2 menjadi 4.63 sifar. Ya, berganda 2. Sama juga dengan variance, tapi variance sedikit berbeza. Variance ini telah menjadi kuasa 2. Bila setiap cerapan dalam suatu set data didarab dengan suatu pemalar, julat baru akan menjadi pemalar darab julat asal. Jika pemalar ini darabnya 2, 2 darab julat asal. Sama juga dengan julat antara kuartil, 2 kali julat antara kuartil asal. K darab julat antara kuartil asal. Sisihan piawai baru juga akan didarabkan dengan K tadi, pemalar tadi. Tetapi untuk variance yang baru adalah kuasa 2 pemalar darab variance asal. Okey? Apabila setiap cerapan dalam suatu set data dibahagi dengan suatu pemalar K pula, julat baharu juga akan menjadi julat asal bahagi pemalar K. Julat antara kuartil baharu juga
diperoleh daripada julat antara kuartil asal dibahagi dengan K. Sisihan piawai baharu pun sama, perlu dibahagikan sisihan piawai awal dengan K. Untuk variance yang baharu, variance asal bahagi K kuasa 2. Okey, variance sahaja dia special sikit, dia kuasa 2. Okey. Sekarang kita lihat apakah kesan ke atas sukatan serakan apabila sesuatu pencilan dimasukkan atau dikeluarkan daripada suatu set data. Julat akan berubah dengan mendadak apabila suatu pencilan dikeluarkan atau dimasukkan ke dalam set data. Julat antara kuartil. Nilai julat antara kuartil kurang dipengaruhi apabila suatu pencilan ditambah atau dikeluarkan daripada suatu set data. Nilai bagi variance dan sisihan piawai akan bertambah dengan banyak apabila pencilan ditambah ke dalam set data. Okey? Jika beza antara nilai cerapan baharu dengan nilai min adalah rendah, maka nilai sisihan piawai baharu akan semakin kecil dan sebaliknya. Jika beza antara nilai cerapan yang dikeluarkan dengan nilai min adalah rendah, maka nilai sisihan piawai baharu akan semakin besar dan sebaliknya. Ya? Sekarang bagaimanakah anda menentukan kesan perubahan data terhadap serakan berdasarkan perwakilan grafik? Kesan perubahan data dapat dipaparkan secara grafik dengan menggunakan plot titik, plot batang dan daun atau plot kotak. Data ditukar secara seragam dengan menambah atau menolak suatu pemalar. Jika kita ada skor dalam kuis sains seperti ini. Okay. Situasi pertama apabila kita menukar data secara seragam. Andai kata kita ada markah yang terendah 8, tertinggi 15. Apabila setiap cerapan ditambah 2. Okay? Setiap markah mereka ini bertambah 2. Pada asalnya 8 markah menjadi 10 markah. Yang pada asalnya 3 orang mendapat 9 markah, tambah 2, seorang mendapat 11 markah. Dan begitu juga yang seterusnya, daripada 15 markah, tambah 2 menjadi 17. Markah mereka ditambah 2 setiap cerapan tadi. Maka kamu boleh lihat kita punya kedudukan grafik ini masih dalam bentuk yang sama. Dia masih sama, tetapi dia sedikit teranjak ke arah kanan. Dalam rajah di atas, apabila setiap cerapan ditambah dengan 2, didapati bahawa seluruh plot titik dianjak ke kanan sebanyak 2 unit dengan serakan tidak berubah. Ya? Julat skor asal adalah 15 tolak 8, iaitu 7. Julat skor baharu 17 tolak 10 masih kekal 7. Ya, tidak berubah julatnya. Julat bagi kedua-dua set data ini adalah sama. Seterusnya, data ditukar secara seragam apabila setiap cerapan didarab atau dibahagi dengan suatu pemalar. Kita pertimbangkan graf ini. Kita pertimbangkan data ini melibatkan skor dalam kuis matematik. Apabila setiap cerapan didarab 2, pada asalnya 1, skor dia akan menjadi 2. Skor 2 darab 2 akan menjadi 4. 3 menjadi 6 dan seterusnya. Dalam rajah di sebelah, apabila setiap cerapan didarab dengan 2, didapati bahawa serakan seluruh plot titik telah berubah menjadi 2 kali ganda lebih lebar. Julat skor asal 5 tolak 1 ialah 4. Julat skor baharu 10 tolak 2 menjadi 8. Julat bagi set data baharu menjadi 2 kali ganda julat bagi set data asal. Apabila setiap cerapan dalam suatu set data didarab dengan suatu pemalar K, julat baharu adalah sama dengan K darab julat asal. Sama seperti tadi, ya. Kemudian kita lihat suatu nilai yang dimasukkan atau dikeluarkan merupakan pencilan. Apa yang akan berlaku? Kita ada skor kuis matematik seperti ini. Tiba-tiba kita tambah pencilan 9 di sini. Ya, di sini. Nampak? Dalam rajah di atas, apabila suatu pencilan dimasukkan dalam set data, didapati bahawa serakan seluruh plot titik telah menjadi lebih lebar.
pada mulanya hanya seperti ini, telah menjadi seperti ini. Okey. Daripada 1, dia cover sampai 7. Daripada 1, dia cover sampai 9. Menjadi lebih lebar. Julat skor asal adalah 5 tolak 1, 4. Julat skor baharu adalah 9 tolak 1, iaitu 8. Julat bagi set data baharu menjadi lebih besar dibandingkan dengan julat bagi set data asal apabila suatu pencilan dimasukkan. Maka julat akan sangat terjejas apabila dimasukkan pencilan atau nilai ekstrim. Secara generalisasi, apabila setiap cerapan dalam suatu set data ditambah dengan suatu pemalar, nilai sukatan serakan tidak berubah, tambah ataupun tolaklah, ya. Apabila setiap cerapan dalam suatu set data didarab dengan suatu pemalar K, nilai sukatan serakan berubah. Kalau darab, semuanya berganda dengan K. Kalau bahagi, semuanya dibahagi dengan K. Kecuali variance, variance akan jadi K kuasa 2 darab variance asal. Kalau bahagi akan jadi variance asal bahagi K kuasa 2. Okey? Nilai sukatan serakan bagi set data baharu akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan nilai sukatan serakan bagi set data asal apabila suatu pencilan dimasukkan ataupun nilai ekstrim dimasukkan. Kita lihat contoh ini. Diberi set data ini, hitung sisihan piawai bagi set data ini, seterusnya hitung sisihan piawai baharu apabila 4 dikeluarkan, 7 ditambah, 18 ditambah. Kes yang berasingan. Okey? Untuk yang pertama, kita keluarkan 4. Tapi sebelum itu, kita lihat penyelesaian bagi data asal. Data asal untuk min, sebelum sebarang perubahan dilakukan, 4 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 12 tambah 12. Bahagi 8 data. Min asal adalah 8.5. Sisihan piawai adalah punca kuasa 2 bagi hasil tambah kuasa 2 semua cerapan. Bahagi 8 tolak min kuasa 2. Sisihan piawai adalah 2.784 bagi data asal. Ya. Okey, ini yang asal. Kita lihat kes yang pertama, soalan A, apabila 4 dikeluarkan. Bila 4 dikeluarkan, kita hanya ada 6, 7, 7, 9, 11, 12, 12. Tinggallah 7 data. So, min kita tambahkan semua ni, bahagi 7. Min telah menjadi 9.143. Manakala sisihan dia menjadi punca kuasa 2 bagi kuasa 2, 6, tambah kuasa 2, 7, tambah kuasa 2, 7, tambah 9, kuasa 2, tambah 11, kuasa 2, dan 2 kali 12 lah. Bahagi 7. Sebab tinggal 7 data. Tolak min kuasa 2. Sisihan piawai kita yang baru adalah 2.356. Apabila 4 dikeluarkan. Okey? Apabila nilai yang jauh daripada min dikeluarkan, sisihan piawai baharu menjadi semakin kecil. Okey, min asal adalah 8.5. Bila 4 ini dikeluarkan, 4 ini adalah jauh berbanding dengan min asal. Okey, itu yang dimaksudkan. Bila nilai yang jauh daripada min dikeluarkan, kita keluarkan 4, sisihan piawai baharu menjadi semakin kecil. Okey, yang asalnya 2.784 telah mengecil, semakin kurang. Sebab kita buang data yang jauh daripada nilai min. Okey. Soalan yang okey, B, 7 ditambah daripada kita ada 8 data, data kita akan menjadi 9, sebanyak 9 data. So kita ada 7 kita tambah, dia jadi 4, 6, 7, 7, 7, 9, 11, 12, 12. Maka min baharu kita tambahkan semua. Kita bahagi 9 data. Maka min baharu adalah 8.333. Dan sisihan piawai baharu, punca kuasa 2 bagi kuasa 2 semua ni kita tambahkan semua. Bahagi 9, tolak min kuasa 2. Sisihan piawai yang baru adalah 2.668. Okey, apabila nilai yang dekat dengan nilai min ditambah,
sisihan PY baharu menjadi semakin kecil juga. Tadi kita tolak, kita buang yang jauh daripada min. Dia punya sisihan PY menjadi kecil. Tapi bila kita tambah satu nombor, 7 ini kan hampir dengan 8.5. Okay? Yang lebih dekat dengan min, ya, kita tambah. Sisihan PY juga akan menjadi semakin kecil. Ya? Sekarang C, 18 ditambah. Okey, daripada kita ada data ni, dia telah menjadi 4, 6, 7, 7, 9, 11, 12, 12, ada tambahan 18, bilangan data menjadi 9. Min baharu kita tambahkan ke semua, bahagi 9, min menjadi 9.556. Sisihan PY yang baru, punca kuasa 2, hasil kuasa 2 ke semua data, serapan bahagi 9 sebab bilangan data dah bertambah, tolak min kuasa 2. Sisihan PY-nya baru adalah 3.974. Ini menunjukkan apabila nilai yang jauh daripada min ditambahkan, sisihan PY baharu menjadi semakin besar. Serakan dia semakin lebar. Okey? Sebab kita tambah 18. 18 ini kita boleh katakan dia sebagai nilai pencilan ataupun nilai ekstrim lah. Jauh berbanding 8.5 kan, menyebabkan sisihan PY baru menjadi semakin besar. Okey, so kita dah tahu kesan perubahan data terhadap serakan, menambah, menolak, darab, bahagi. Okay? Dan data baru dimasukkan atau dikeluarkan, nilai ekstrim, nilai pencilan, dah tahu kesan dia terhadap serakan. Dan kita juga boleh menentukan kesan perubahan data terhadap serakan berdasarkan perwakilan grafik. So, itu sahaja dalam video kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.